Kita intro dulu. Tahun baru 2024 bakal menjelma. Dan macam biasa, tiap kali tahun baru, kita pasti ada azam, kita pasti ada harapan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila namanya kerajaan yang menerajui negara kita pada ketika ini ada Pakatan Harapan di dalamnya, maka ketahuilah, sesungguhnya Pakatan Harapan ini memang tidak pernah boleh diharap. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum saya memulakan topik kita pada malam ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada anda semua, seluruh penonton, subscriber dan juga sesiapa sahaja yang mengikuti saya dekat mana-mana platform social media, dengan ucapan semoga kehidupan anda semua dan kita semua seluruh rakyat Malaysia akan menjadi lebih baik pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 ini. Dan menyebut tentang ambang tahun baru ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana yang anda tahu, semalam telah pun berlangsung satu program forum sembang santai yang menampilkan Wabi Viral dan juga Ustaz Muhammad Zubir Embung sebagai panelisnya, dan juga saya sendiri, Papa Berry, selaku moderator dan juga penceramah pada peringkat awalnya. Dan sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program tersebut akan menampilkan Kak Dayangku Intan. Tetapi oleh kerana Kak Dayangku Intan ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, maka beliau tidak dapat menghadirkan diri. Jadi semalam kami bertiga sahaja. Tapi tak ada masalah. Yang penting kami telah berjaya menyampaikan mesej untuk dikongsikan dan juga untuk dihadam oleh seluruh rakyat Malaysia menjelang tahun 2024 ini. Saya tidak hendak mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, tidak kiralah penganjur iaitu PAS Petaling Jaya, kepada Kak Syamah, kepada Ustaz Zubir, kepada YB Viral yang sudi menjadi rakan regu saya pada malam semalam, dan juga yang paling penting sekali kepada anda semua yang tidak putus-putus menyokong perjuangan kami dan juga rakan-rakan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan ini dapat menatijahkan sesuatu yang lebih baik untuk kita rakyat Malaysia. Pada awal video tadi, saya telah menyebutkan tentang azam dan harapan. Sebab macam biasalah, tahun baru kita tetap akan ada azam, kita akan tetap ada harapan baru. Jadinya, apakah azam saya? Sebelum saya cerita azam saya, apakah pula azam anda terlebih dahulu? Kongsi-kongsilah dekat ruangan chat nanti kan. Tunjuklah sikit apa azam anda. Kita boleh doakan sama-sama. Mana-mana azam yang baik-baik itu, insya-Allah kita akan doakan mudah-mudahan tercapai, insya-Allah. Bagi saya pula, azam saya, selain daripada menyelesaikan segala hutang piutang saya, biasalah kita manusia banyak hutang kan. So kita nak settlekan semua hutang kita supaya hati kita ini tenang. Saya juga berazam kalau boleh hendak menyediakan satu laptop yang cukup kuat. Tidak kira laptop gaming ke ataupun MacBook ke, dan juga peralatan untuk podcast seperti orang kata apa, kamera switcher, sound card dan juga mikrofon serta kamera yang berkualiti. Sebab lepas ini memang saya berazam sangat-sangat untuk menghasilkan video-video yang jauh lebih berkualiti dan juga marvelous untuk anda semua. Sebab saya tu hutang budi dengan anda dan saya patut membayarnya dengan menyediakan konten-konten yang jauh lebih berkualiti. Selain daripada kualiti ilmu, saya juga memastikan kualiti suara dan juga kamera yang sangat-sangat mantap. Macam semalam ketika rakaman forum, kan ada sound kacau dekat tengah-tengah tu kan. Saya nak elakkan perkara tersebut, jadi saya nak sangat-sangat sediakan semua peralatan saya sebutkan itu. Doa-doakan saya ya, semoga apa yang saya inginkan itu dapat tercapai, insya-Allah. Dan menyebut tentang harapan tuan-tuan dan puan sekalian. Tadi sebelum saya buat video ini, saya telah buat satu poll dekat YouTube di mana saya telah menanyakan kepada subscriber-subscriber saya apakah harapan mereka untuk tahun baru 2024 ini. Dan ini yang telah saya screenshotkan pada jam 5.38 petang tadi. Di mana daripada 1,000 orang yang setakat itu telah mengundi, 80% daripada mereka mengharapkan agar kerajaan yang ada pada ketika ini tumbang dan digantikan terus dengan kerajaan baru. Settle, tak ada masalah. Dan mungkin dalam 14% saja lebih macam tu yang menyatakan bahawa mereka mengharapkan kerajaan yang ada sekarang ini dapat menyelesaikan masalah mereka dan memulihkan ekonomi, dan selebihnya mengharapkan agar kerajaan ini tumbang dan diadakan kembali PRU yang ke-16. Jadi kita dapat lihat sentimen rakyat pada ketika ini. Semuanya mengharap agar kerajaan ini tumbang cepat. Dan benda ini bukan sikit saya dengar, banyak. Saya jumpa orang dekat keduri kahwin tadi, dekat program semalam, dekat mana-mana masalahnya saya jumpa.
masing-masing bertanyakan saya soalan yang sama. Papa Berry, betul ke kerajaan kita yang tumbang? Saya dengar Papa Gomo kata kerajaan yang tumbang. Saya dengar Raja Putra kata kerajaan yang tumbang. Saya dengar kata Octopus Salim Iskandar bercakap kerajaan yang tumbang. Betul ke tidak? Kalau betul, Alhamdulillah. Itu yang mereka cakap. Demi Allah tuan-tuan, tengah hujan ni. Saya tak berani nak tipu masalahnya. Tengah hujan masa tengah rekod video ini. Dan apa yang saya boleh jawab? Saya tidak tahu dan tidak pasti. Sebab saya tidak mahu memberikan anda harapan yang palsu. Saya pun tidak ada direct connection dengan mereka yang katakanlah ada buat apa-apa pergerakan ke apa-apa ke. Saya tidak ada connection dengan mereka dan saya tidak mahu tahu tentang pergerakan mereka. Sebab saya tidak mahu dibebankan dengan beban tahu perkara yang saya tidak boleh kongsikan kepada anda semua. Cukuplah saya kongsikan perkara yang saya tahu dan boleh kongsikan kepada anda. Sebab takut nanti sekarang, takut saya terlepas cakap, sudah. Benda yang patutnya jadi rahsia, tiba-tiba jadi tak rahsia lagi dah. Tetapi, nak kata benda rahsia ke tak rahsia ke, macam tak boleh cakap juga sebenarnya. Sebab, tiba-tiba pula kan, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, Jcom mengeluarkan kenyataan, mereka telah mengesyaki ada satu gerakan untuk menjatuhkan kerajaan yang mereka gelarkan sebagai Langkah Dubai. Macam mana Langkah Dubai itu pula? Ianya bermula, tuan-tuan dan sekalian, katanya lah, bila Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu pengurusi kepada Perikatan Nasional, telah terbang ke Dubai baru-baru ini. Dan tak lama lepas itu, ada beberapa pula ahli parlimen dan juga beberapa menteri dan sebagainya telah pun terbang pergi ke Dubai untuk berjumpa dengan beliau, katanya lah. Dan dikatakan ada perundingan yang berlaku dekat situ. Sejauh manakah kebenaran perkara tersebut? Saya tidak dapat mengesahkannya kepada anda semua. Tetapi kalau sampai Jcom pun dah bersuara macam tu, maknanya orang kata apa, kalau tak ada angin pokok tak bergoyang. Kalau benda itu tidak sungguh, orang tak kata masalahnya. Jadi ternyatalah bila Jcom dah cakap macam tu, berkemungkinan besar perkara itu memang wujud. Dan kalau berdasarkan kepada cakap-cakap yang saya dengar, yang berdasarkan laporan-laporan berdasarkan sahabat-sahabat saya macam Papa Gomo ataupun Raja Putra, benda ini boleh dikatakan hampir pasti jadi. Sampai Raja Putra dalam salah satu video terkini, beliau telah mendakwa tycoon telah mula untuk pump duit kepada kerajaan sebagai contohnya untuk memastikan Langkah Dubai ini tidak menjadi kenyataan. Berapakah jumlahnya? Dikatakan antara 600 juta ke 1 bilion ringgit. Wallahualam, adakah betul ataupun tidak? Saya tidak berani untuk menyatakan kepada anda. Saya cuma memetik kata-kata orang yang telah melaporkan seperti mana yang telah saya dengar, itu sahaja. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan ekonomi negara kita ini tengah tunggang terbalik, dalam keadaan kita berhadapan dengan prospek harga barang akan melambung-lambung naik selepas ini, ialah diesel dah tak murah lagi lepas ni, lori ayam akan berhadapan dengan masalah kos, and then kemudian HST untuk logistik, and then kemudian kita akan ada masalah tarif elektrik yang sudah akan dinaikkan. Macam-macam benda yang akan mengundang kepada masalah kenaikan harga barang. Jadi, saya tidak dapat lihat betapa ramai rakyat yang akan menolak ataupun akan membantah sebarang usaha untuk menukarkan kerajaan ini. Bukan apa, kalau anda tanya saya rasa macam kita takut juga seandainya kalau persepsi buruk yang ditimbulkan berikutan langkah syaratan dulu akan berkumandang kembali. Tetapi saya rasa pada ketika ini, rakyat tidak lagi bersentimen seperti itu. Rakyat bersentimen bahawa memang kena tukar dah kerajaan ini. Tidak kira apa jadi sekalipun, kerajaan ini memang kena ditukarkan, memang kena diubah. Sebab rakyat dah tak tahan dengan segala apa yang berlaku. Belum kita cerita tentang masalah sosio rakyat, tentang masalah hubungan antara kaum, tentang masalah agama Islam yang semakin lama semakin dicucuk-cucuk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Macam-macam lagi. Jadi dia tuan-tuan sekalian, saya merasakan bahawa memang sekarang ini sentimen rakyat Malaysia mengharapkan agar tahun 2024 ini akan menyaksikan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang dan juga digantikan terus dengan kerajaan yang baru. Soal Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru, iaitu insya-Allah Sultan Johor, Sultan Ibrahim akan menyokong gerakan ini ataupun tidak, itu juga saya tak pernah cakap. Tetapi seandainya kalau ini adalah untuk kemaslahatan rakyat, saya tidak nampak yang Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja akan melakukan bantahan dan sebagainya. Sebab yang paling penting sekali adalah kemaslahatan rakyat jelata, rakyat Malaysia ini secara keseluruhannya. Apa-apa pun, jangan kita berhenti berdoa. Memang betul, tahun baru ini bukanlah tahun baru Islam, tetapi yang tetap merupakan tahun baru dan kita isikan malam tahun baru ini dengan bermunajat, dengan berdoa
agar Allah memulihkan, menyelamatkan serta mengembalikan aizah dan juga rahmatnya kepada negara kita yang tercinta ini. Dan mudah-mudahan negara kita ini pada tahun depan insya-Allah dan juga pada tahun-tahun yang mendatang akan dipimpin oleh seorang pemimpin dan barisan kerajaan yang takut kepada Allah, yang menegakkan Islam, yang melakukan keadilan kepada seluruh kaum dan agama, dan yang paling penting menjaga kemaslahatan rakyat. Salam sayang dari saya Papa Barry, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam video baru pada tahun hadapan. Dan macam biasa tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya harap sangat pada tahun depan saya tidak perlu tanyakan lagi soalan yang ini kepada sesiapa pun insya-Allah. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?